Hari ini seterusnya di studio kita ingin bercakap berkenaan dengan skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 yang dipanggil sebagai PKB40. Jadi hari ini selamat pagi diucapkan kepada Dr. Muhammad Fairuz Abdullah selaku pengurus PKB40 untuk kita memberikan pengenalan ataupun info lebih lanjut berkenaan PKB40 ini. Terima kasih Doktor bersama dengan kami. Okey Doktor, untuk kita memulakan mungkin perihal informasi yang lebih lanjut berkenaan apakah itu skim peduli kesihatan bagi kumpulan B40 atau PKB40 Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 ya, ataupun singkatannya kita panggil PKB40. Dia merupakan salah satu usaha kerajaan melalui Kementerian Kesihatan yang diuruskan oleh Protect Health Corporation Sdn Bhd bertujuan untuk memberi fokus kepada pengesanan penyakit tidak berjangkit ataupun NCD lah, yang biasanya kita dalam masyarakat kita ni kan penyakit kencing manis, darah tinggi, kolesterol yang tinggi, berlebihan berat badan dan sebagainya. Jadi skim ini memberi fokus untuk pengesanan penyakit NCD ini kerana apabila kita mengesan penyakit NCD ini dengan awal, kita boleh rawat dengan awal dan kita boleh elakkan komplikasi penyakit NCD ini. Komplikasi dia yang kita ketahui serangan jantung, gagal buah pinggang kan, stroke dan sebagainya. Dan bila ini terjadi, kita sudah berada di spektrum penghujung, iaitu memberikan komplikasi yang kurang baik kepada individu tersebut. Okey. Penyakit NCD itu saja sudah membahayakan seseorang individu itu, tapi sekarang ini kita dalam pandemik COVID-19 memburukkan lagi keadaan. Bagaimana sebenarnya kalau doktor boleh memberikan penjelasan yang lebih lanjut, penyakit-penyakit NCD ini boleh memberikan kesan yang lebih memburuk kepada mereka yang mengidapnya? Ya, ini agak menarik. Mungkin masyarakat perlu ambil tahu dan secara serius ya. Penyakit NCD ataupun penyakit tidak berjangkit ini mempunyai ataupun merupakan faktor risiko yang memperparah ataupun meningkatkan risiko seseorang individu yang mendapat penyakit COVID-19 ini jadi lebih teruk. Tanda gejalanya lebih teruk. Itu yang pertama. Yang kedua, individu yang mempunyai penyakit NCD ini berisiko lebih tinggi untuk mendapat komplikasi dan juga risiko kematian yang lebih tinggi berbanding dengan individu yang tidak mempunyai penyakit NCD ini. Banyak pertubuhan-pertubuhan kesihatan sedunia seperti World Health Foundation, WHO, CDC mengeluarkan kenyataan seperti ini, menyatakan perkaitan antara penyakit tidak berjangkit ini yang mungkin bagi kita kadang-kadang kalau di masyarakat kita kan alah penyakit kencing manis saja kan. Tetapi impak ataupun kesan kepada pesakit atau individu yang mempunyai COVID ini sebenarnya boleh memperparah lagi keadaan individu tersebut. Okey, apa yang disediakan selain daripada pemeriksaan kesihatan dan juga mungkin penambahan kepada skim peduli kesihatan di bawah kumpulan B40 ataupun PKB40 ni Doktor? Okey. PKB40 ini seperti yang awal tadi ya, kita nyatakan memberi fokus kepada pengesanan penyakit tidak berjangkit. Iaitu yang pertama kita berikan saringan kesihatan secara percuma ya, di klinik swasta dan juga klinik kesihatan kerajaan. Ini membuka ruang kepada masyarakat untuk pergi dan mengambil kesempatan kerana kadang-kadang orang kata lama nak menunggu kan kalau di klinik ataupun di fasiliti awam. Jadi kita buka peluang kepada kunjunglah kepada klinik kesihatan, klinik swasta, perubatan am swasta ini. Apabila seseorang individu sudah melakukan saringan kesihatan ini, iaitu manfaat pertama daripada PKB40 ini, mereka secara automatik layak mendapat manfaat 2, 3 dan 4, iaitu manfaat kedua adalah bantuan alat perubatan. Ada 10 alat perubatan ya, yang mana kita ada jual harga sehingga RM20,000 sepanjang hidup. Sepanjang hidup ya. Sepanjang hidup. One off sepanjang hidup. Dan yang kedua adalah insentif melengkapkan rawatan kanser. Seseorang individu itu boleh mendapat RM1,000 apabila dikesan mempunyai kanser
Dan yang ketiga adalah insentif tambang pengangkutan. Yang ini untuk membantu individu yang pergi ke hospital yang mendapat manfaat 2 dan 3 tu biasanya memerlukan mereka untuk pergi mendapatkan rawatan susulan di hospital, dan kita berikan RM500 untuk mereka yang tinggal di Semenanjung Malaysia dan RM1,000 untuk mereka yang berada di Sabah, Sarawak dan Labuan. Ya. Okey. Ini antara manfaat yang boleh diperolehi untuk mereka yang didaftar di bawah PKB 40 ini. Tadi doktor ada terangkan mengenai manfaat skim kesihatan ini, ada bantuan alat perubatan dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk seseorang penerima PKB 40 ini mengetahui ataupun mempunyai ciri-ciri adakah mereka layak untuk mendapat bantuan ini? Cukup mudah. Mereka yang berumur 40 tahun, individu yang berumur 40 tahun dan ke atas serta pasangannya yang menerima bantuan prihatin rakyat ataupun BPR ini secara automatik layak untuk menerima skim PKB 40 ini. Jadi dia adalah percuma. Tidak ada apa-apa pendaftaran yang perlu dilakukan. Jadi apabila mereka ni dah layak ataupun menerima BPR ni, secara automatik dia memang layak untuk PKB 40 ini. Cuma manfaat-manfaat ini perlu diaktifkanlah dengan melakukan saringan kesihatan tadi. Jadi apabila mereka, dan kelayakan ini kalau mereka nak semak juga boleh semak melalui laman web kami di Protect Health kan. Dan juga boleh menelefon juga. Kadang-kadang ialah di kawasan pedalaman kan, internet apa dan sebagainya mungkin kurang ada. Jadi mereka juga boleh telefon, berikan nombor kad pengenalan, kita juga boleh bantu. Tapi secara umum jika individu merupakan penerima BPR ini, secara automatik mereka sudah layak untuk mendapat ataupun masuk dalam skim PKB 40. Okey. Cumanya persoalan tentang pemeriksaan kesihatan itu dan juga beberapa insentif bantuan alat perubatan dan sebagainya itu boleh dilaksanakan di pusat perubatan swasta ataupun hanya di pusat perubatan kerajaan? Okey. Jadi tadi ada 4 manfaat kan. Yang pertama adalah saringan kesihatan percuma. Saringan kesihatan percuma ini boleh dilakukan di mana-mana klinik perubatan swasta yang berdaftar di bawah Protect Health, yang mana ini kita boleh lihat di website kita lah ya. Dan juga mana-mana klinik kesihatan yang berdaftar di bawah Protect Health. Di seluruh negara kita mempunyai lebih daripada 2,500 klinik perubatan swasta yang boleh menerima individu-individu ataupun penerima yang layak ini untuk melakukan saringan kesihatan secara percuma. Jadi ini jarang kita dapat peluang macam ni untuk pergi kepada klinik swasta dan mendapatkan saringan kesihatan secara percuma. Jadi itu adalah di klinik swasta, dan apabila dia melibatkan 2 lawatan lah. Yang pertama, pergi doktor akan periksa, kita ambil darah dan sebagainya, dan kemudian pergi sekali lagi untuk mendapatkan keputusan. Andai kata apabila terdapat masalah ataupun kita mengesan ada penyakit, maka individu tersebut akan dirujuk kepada klinik kesihatan untuk mendapatkan rawatan susulan. Itu yang pertama. Dan yang untuk manfaat 2, 3 dan 4, manfaat ini hanyalah tertakluk pada fasiliti di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu hospital-hospital KKM. Okey. Sejak PKB 40 ini diperkenalkan sehingga ke saat ini, kalau doktor boleh kongsikan peratusan mereka yang tampil ke hospital untuk membuat saringan, adakah ianya menggalakkan ataupun sebenarnya kita perlu uar-uarkan lagi kepada mereka di luar sana yang layak membuat saringan ini? Sebab itulah kita berada di sini. Jadi sejak skim PKB 40 ini kita diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan pada bulan April tahun 2019. Di bawah skim PKB 40 kita telah saring lebih daripada 500,000 rakyat Malaysia 560,000 rakyat Malaysia yang dalam kategori B40 ini sudah melakukan saringan kesihatan. Namun angka ini masih kecil dibanding apabila kita dapati statistik yang layak untuk mendapat saringan ini adalah 4.9 juta rakyat Malaysia. Jadi masih rendah, dan ini harus
kita war-warkan, kita beritahu kepada masyarakat kerana mungkin ramai yang kurang tahu, yang pertama. Yang kedua, ramai juga yang tidak mahu tahu. Saya ni ada penyakit dan takut betul, takut untuk pergi mendapatkan rawatan. Ini adalah satu persepsi yang kita perlu ubah dan kita perlu cakna tentang kepentingan melakukan saringan kesihatan ini sebab sekarang kita berada dalam keadaan COVID-19 dan seperti yang kita nyatakan awal tadi, jika seseorang individu mempunyai penyakit kronik ataupun NCD yang kronik ataupun daya tahan sistem yang kekebalan diri yang lemah, maka risiko untuk mendapatkan gejala ataupun komplikasi ataupun risiko kematian itu adalah lebih tinggi. Maka kita perlu mengambil berat dan perlu mungkin kena paksa diri jugalah, pergi jugalah untuk melakukan saringan kesihatan ini dan kita dah permudah untuk melakukan di klinik swasta kerana mungkin waktu menunggunya adalah lebih pendek dan yang lebih mudah lagi adalah untuk saringan kesihatan ini tidak perlu individu tersebut berpuasa. Jadi kadang-kadang kita perlu berpuasa kan. Jadi mungkin bagi mereka yang bekerja 8 hingga 5, 9 hingga 6, mereka boleh mengambil peluang pada waktu di sebelah lewat petang ataupun malam untuk melakukan saringan kesihatan ini. Tiada alasan lah orang cakap kan. Semua kita support system untuk dari segi saringan kesihatan ini untuk kumpulan B40 ini sudah ada. Jadi kita perlulah ambil peluang untuk memaksimalkan untuk diri kita, memanfaatkan untuk diri kita kerana kalau kita buat saringan kesihatan, barulah kita boleh tahu kita ada ataupun tidak penyakit tidak berjangkit inilah. Okey. Doktor, bagaimana pula dengan kalau seseorang individu sudah mempunyai penyakit, ya? Betul. Apakah layak menerima insentif kedua, ketiga yang diumumkan? Dan kalau individu itu juga mempunyai tabiat merokok yang menjadi antara faktor-faktor masalah kesihatan, apakah juga layak untuk mendapat manfaat yang diberikan? Ya. Jika individu tersebut layak BPR dan kemudian didapati mempunyai penyakit kencing manis, artinya mereka masih layak untuk mendapat manfaat 2, 3 dan 4. Kita sarankan mereka untuk melakukan saringan kesihatan tersebut dan mereka seperti individu lain boleh menerima manfaat 2, 3 dan 4. Sama ada merokok ataupun tidak, ada masalah berlebihan berat badan ataupun tidak, mempunyai penyakit NCD ataupun tidak, semua boleh masuk dan mendapatkan manfaat PKB 40 ini. Secara percuma untuk secara percuma, tiada pendaftaran, klinik sudah ada di seluruh Malaysia, cuma perlu keluar daripada rumah, gerakkan kaki dan pergi mendapatkan saringan kesihatan. Sebabnya dekat hospital swasta pun boleh dapatkan, klinik swasta, pun boleh juga dapatkan temu buat saringan di bawah PKB 40 ini. Doktor, kalau boleh kongsikan, PK ini sudah diperkenalkan pada tahun 2019. Betul. Jadi dah few years lah. Betul. Apakah antara indikator yang dinilai, yang dilihat untuk memastikan keberkesanan program PKB 40 ni? Yang jelasnya keberkesanan ataupun indikator pertama adalah jumlah saringan yang kita sudah laksanakan. Seperti yang kita nyatakan tadi, 560,000 rakyat Malaysia dalam kategori B40 ini sudah mendapat saringan kesihatan. Menariknya, hampir 200,000 ataupun lebih spesifiknya 180,000 didapati mempunyai penyakit NCD ini setelah melakukan saringan kesihatan. Jadi ramai, ini ada satu lagi isu, ramai yang tidak tahu mereka ini mempunyai penyakit. Dan kalau kita lihat statistik ataupun laporan daripada Kementerian Kesihatan juga, ramai yang tahu mereka mempunyai NCD selepas kena COVID. Jadi dari PKB 40 sendiri, dari 500 lebih ribu yang kita telah lakukan saringan kesihatan, hampir dalam 180,000 ini mempunyai penyakit NCD ini, dan ini adalah indikator yang bagi saya agak merisaukan juga kerana ramai yang tak tahu mereka mempunyai
mempunyai penyakit NCD. Dan alhamdulillah dengan PKB 40 ini kita dapat mengesan penyakit NCD ini pada peringkat awal, dan individu-individu ini seterusnya dirujuk kepada klinik kesihatan untuk mendapatkan rawatan selanjutnya dan kontrol dari segi penyakit tersebut. Ya. Sekali lagi doktor, bagaimana seseorang individu itu ingin mengetahui sama ada beliau layak untuk skim di bawah PKB 40, dan kalau sekiranya layak, apakah proses seterusnya untuk mendaftarkan bagi tujuan pemeriksaan kesihatan secara percuma di klinik kesihatan? Skim PKB 40 ini diwujudkan dengan mudah untuk memudahkan masyarakat untuk mendapat manfaat PKB 40 ini. Yang pertama, jika penerima mereka adalah individu tersebut adalah penerima bantuan prihatin rakyat dan pasangan BPR dan pasangannya yang mendaftar itu, secara automatik dia dah layak. Jadi mungkin dia nak confirmkan lagi, dia boleh ke laman web Protect Health atau www.pkb40 ataupun protecthealth.com.my. Di situ akan ada ruangan masukkan nombor IC sahaja di situ, dan dia akan keluar layak ataupun tidak. Andai kata tidak mempunyai akses internet, boleh menelefon kami yang akan diberikan nombor sebentar lagi, dan memberi kita nombor kad pengenalan. Kita akan beritahu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga boleh mengetahui klinik yang berdekatan dengan rumah hanya dengan memasukkan postcode dalam laman sesawang kita, ataupun juga boleh menelefon dan tanya, saya duduk di daerah sini, nak tahu klinik mana berdekatan. Kita akan beritahu. Ataupun klinik-klinik ini dia ada stiker pelekat PKB 40 di pintu masuk. Jadi mereka boleh pergi. Sudah periksa tadi, sudah tahu layak. Yang kedua, sudah tahu klinik. Yang ketiga, pergilah ke klinik tersebut. Kan? Kalau simpan saja tak guna juga. Nak tunggu bila kan? Pergi ke klinik tersebut, beritahu saya hendak melakukan saringan PKB 40, maka doktor akan melakukan saringan kesihatan ini yang merangkumi saringan kesihatan mental, pemeriksaan fizikal. Kita juga ada melakukan pemeriksaan payudara dan juga prostat untuk lelaki, payudara untuk wanita untuk melihat data faktor risiko kanser, dan juga pemeriksaan darah yang meliputi gula, pemeriksaan gula, kolesterol dan sebagainya. Sudah pergi, selesai lawatan pertama, doktor akan beri temujanji untuk lawatan kedua untuk mendapatkan keputusan. Daripada keputusan itu, mereka akan dirujuk kepada klinik kesihatan berdekatan. Selesai. Satu manfaat sudah selesai. Andai kata waktu ke depan individu tersebut memerlukan alat perubatan ataupun mereka didiagnosis ataupun dikesan mempunyai kanser dan mereka memerlukan bantuan alat perubatan, maka manfaat 2, 3 dan 4 sudah sedia ada bagi mereka untuk mendapat manfaat. Apa antara alat bantuan perubatan yang ditawarkan? Kita ada 10 alat perubatan di bawah manfaat kedua PKB 40 ini. Antaranya adalah kita ada sten jantung, perentak jantung, kita ada kanta intraokular untuk pesakit-pesakit katarak, kita ada bantuan alat pendengaran, kita ada kerusi roda, kita ada prostesis dan implan, kita ada bantuan sokongan nutrisi dan banyak lagi lah. Percuma diberikan. Percuma sehingga julat harga RM20,000, dan setiap alat-alat ini ada julat harga dia tertentulah, dan seseorang individu itu layak untuk claim sehingga RM20,000 total sepanjang hidup mereka. Sebab tak semua alat perubatan ini kita biaya, dan ada yang mereka perlu beli sendiri. Maka di sinilah PKB 40 ini juga membantu untuk mengurangkan beban kewangan secara tidak langsung kepada kumpulan B40 ini. Amat rugi kalau peluang ini tidak diambil dan juga tidak direbut oleh mereka yang layak, kerana kerajaan memperuntukkan nilai wang yang banyak untuk mereka yang dikategorikan dalam golongan PKB 40 ini. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Fairuz Abdullah yang juga merupakan pengurus PKB 40 kerana bersama dengan kami. Jangan lupa untuk layari kembali laman sesawang Protect Health ataupun laman sesawang PKB 40 untuk mendapatkan maklumat lanjut. Anda boleh memasukkan nombor kad pengenalan anda untuk menyemak sama ada layak atau tidak untuk insentif yang diberikan di bawah PKB 40. Terima kasih sekali doktor sama kita hari ini.